الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang berbahagia, yang saya kasihi, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, jumpa lagi kita pada kali ini dengan izin Allah jua ada yang telah ditetapkan olehnya, dan kita dengan inayah taufik dapat kita melaksanakan perintahnya yang paling besar dalam menunaikan solat, dan itu adalah Allah jua yang memiliki taufik, wallahu waliyut taufik, dan kita dengan itu sentiasalah merafakkan rasa syukur dan puji serta puja kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bulan 12, yang sesi yang terakhirlah sebelum kita memasuki bulan depan pula, seterusnya memasuki tahun depan. InsyaAllah untuk kali ini kita sambung pada bulan lepas punya ayat, iaitu ayat 131 hingga 134, ayat 131 hingga 134 surah An-Nisa, surah An-Nisa juzuk 5, ayat 131 sehingga ayat 134, insya-Allah. Seperti biasa, sebelum kita menterjemah serta membuat huraian tentang ayat Allah ini, marilah sama-sama kita baca bagi memberkati majlis kita dan kita mendapat hasanah dari setiap huruf yang kita baca sama-sama, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا. مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, tuan-tuan, ayatnya ringkas sahaja dan ia tidak ada perbahasan sangat tentang masalah fiqh. Ia adalah melega mengenai masalah tentang akidah yang sederhana. Baik, pada bulan lepas kita menyentuh mengenai bahasan yang berkait dengan krisis rumah tangga, iaitu suami isteri. Jika sekiranya ada polemik krisis, maka di situ Allah Subhanahu wa taala mengajar macam mana untuk berdamai pada suami isteri, rumah tangga yang ada krisis, dan ada jalan-jalannya untuk berdamai kembali. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebut juga sekiranya tidak ada jalan lagi untuk nak berdamai, dan hanya ada satu jalan sahaja, iaitu jalan masing-masing.
ya, jalan masing-masing. Maka ambillah keputusan itu dengan hati yang terbuka dan serah kepada Allah, kan? Serah kepada Allah tanpa pasangan masing-masing memudaratkan ataupun membahayakan pasangan masing-masing. Maka di situ Allah janjikan kepada mereka keluasan daripada Allah. Maknanya Allah akan memberi ganti yang lain yang lebih baik, masing-masing punya gantian. Maka rentetan daripada itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan bagi Allah jua apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Pada ayat ini 131 hingga 134 Allah, kita perasan tak kita tengok walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allah sebut tiga kali, ya, tiga. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Pada ayat 131 dua kali, dan pada ayat 132 satu kali. Itu. Dan kebiasaannya jika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, ini nak menyatakan kepada hamba-Nya, kepada manusia yang Allah Subhanahu wa taala mempunyai kuasa penuh. Kuasa penuh. Jadi Allah Maha Kaya. Allah nak beri siapa-siapa pun boleh. Jadi di sini apabila pasangan dia sudah tidak bersama, maka Allah ada langit dan bumi. Allah pun nak bagi keluasan apa-apa kepada mereka yang telah berpisah pun tidak ada masalah. Kan? Tapi berpisahkan dengan cara yang baik. Maka sebab itulah pada ayat 130 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in yatafarraqa, jika sekiranya dah tidak ada jalan lain, jalannya adalah jalan masing-masing. Wa in yatafarraqa, jika sekiranya mereka itu akhirnya berpisah jua, yughnillahu kullam min sa'atih, maka Allah akan memperluaskan, memperkayakanlah kesemua daripada, sama ada pihak lelaki ataupun pihak perempuan, Allah Subhanahu wa taala akan mengkayakan masing-masing lah. Wa kana Allahu wasi'an hakima. Maka Allah sebutlah walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Begitu juga di dalam surah Al-Baqarah sebelum amana rasul, kan, sebelum Allah menyatakan Allah boleh tahu apa jua amalan kita, hatta detik hati kita yang terdetik, yang kata-kata hati pun Allah Subhanahu wa taala tahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala mendahulukan dengan kata-kata lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir amana rasul bima, kan. Begitu. Jadi biasanya cara uslub Allah Subhanahu wa taala dalam bab ini, sebelum dia nak mengatakan sesuatu, Allah Subhanahu wa taala mengisytiharkan bahawa langit dan bumi ini adalah miliknya jua. Sama ada zahir ataupun batin. Zahir ataupun batin, nampak ataupun ghaib, alimul ghaib was syahadah, semuanya adalah milik Allah. Jadi Allah kepada manusia kepada Allah jugalah, dia berserahkan, Allah boleh memberi. Itu dia. Itulah maksudnya yang bagi lillahi ma fis samawati wa ma fil ard yang pertama. Dia ada tiga, ya. Baik, seterusnya walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan demi sesungguhnya kami telah memesan pada mereka yang telah dikurniakan, diberikan ataupun dianugerahkan kitab min qablikum, daripada kaum yang sebelum kamu, iaitu bangsa Yahudi dan Nasara, ahli kitab. Kalau bangsa kaum Yahudi diberi kitab kitab Taurat, kan. Kalau Nasara, Nabi Isa diturunkan kepada mereka kitab Injil. Semua kitab-kitab itu wa iyyakum, dan kepada kamu juga. Kita lah umat Nabi kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyakum allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum. Iyyakum ni kamu sekali. Maknanya semualah. Semua agama, kan. Yahudi, Nasara, yang kitab masing-masing, dan Quran, kaum muslimin ni apa dia pesan Allahnya?
tak ada lain, tidak ada lain dan tidak bukan. Anittaqullah, bahawa bertakwalah kepada Allah. Ittaqullah, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah dalam arti kata menunaikan perintah dia lah, perintah dia perintahnya ini secara dasar, menunaikan perintahnya dan meninggalkan larangan Allah tu tadi. Sebab itulah Allah memulakan macam tu dulu. Tetapi Allah pesan apa? Wa in takfuru, sekiranya kamu kufur, bermakna di sini ingkar ataupun enggan, tak nak tahu dah benda ni betul, tapi enggan, tak nak terima, itu masuk kufur. Dia panggil juhud, enggan. Fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, maka bagi Allah juga langit, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Bermakna di sini apa dia? Mana di sini kita tak boleh lari lah kan. Kamu nak pergi ke mana? Ya, itu dia. Kan? Nak kan? Kita nak pergi ke mana? Fa'budhu, maka sembahlah dia. Wastabir li'ibadati. Tapi cara kita nak bersembah Allah ni, dia kena sabar. Kena ingat macam tu. Ada apa-apa kena sabar. Rupanya di dalam sabar kita menunaikan pengabdian kita kepada Allah, di situ ada kemanisan. Seperti manisnya gula Melaka. Itu dia. Fa'budhu wastabir li'ibadati. Fa'budhu wastabir li'ibadati. Sabar betul-betul untuk beribadat, hambakan diri. Sebab Allah menjanjikan balasan yang baik, balasan yang sebenarnya tidak padan dengan amal kita pun. Balasan yang kita akan memperolehinya. Lepas tu Allah kata hal ta'lamu lahu samiyya. Kamu tahu ke lagi selain daripada nama Allah ni ada lagi nama? Kan? Tak ada kan? Sebab tu Allah mensatu-satukan lillah, bagi Allah, hanya jua bagi Allah. Ma fis samai wa ma fil ard. Apa jua yang ada di langit dan di bumi. Ayat surah Maryam tu kata hal ta'lamu lahu samiyya, ada lagi ke nama lain selain daripada Allah yang mempunyai langit dan bumi juga? Kalau ada pun ia hanya dakwaan kosong, yang mana tidak ada kebenarannya. Yang ni adalah dakwaan yang ada kebenarannya. Maka sembahlah Allah. Fa'budhu kan. Baik, alhamdulillah. Jadi Allah fa inna lillah, maka bagi Allah juga ma fis samai wa ma fil ard. Wa kana Allahu ghaniyan hamida, dan adalah Allah Subhanahu wa taala maha kaya. Bermakna di sini walaupun manusia tidak menyembah Allah. Dalam hadis qudsi katakan, jika sekiranya atas bumi ini yang paling jahat sekali, kita banci daripada sejarah manusia, kita cabut yang paling jahat lah, sehingga tidak ada kebaikan. Yang paling jahat ni dikelongkan. Itu maksud dia. Seluruh muka bumi ni macam ni je. Kita ada sejarah kan, kita belajar sejarah ketemadunan manusia. Tu pun 1800 ke atas je, 1700 tu tak berapa nak jelas dah. Kezaliman manusia yang paling zalim ni. Tapi di situ ada hadis qudsi kata afjar dah. Yang paling jahat ni. Yang paling jahat pula ni dah yang akan memenuhi muka bumi ni. Tak sembuh langsung Allah kan. Maka Allah kata apa? Tak kurang pun daripada apa yang ada di sisi aku, khazanah aku, tidak kurang pun. Hadis ni cukup masyhur, dan apabila kita memahami hadis ni, kita akan menjadi rasa satu keazaman yang besar kan dalam badan kita, dalam diri kita. Kan? Allah kata tu, Allah kata maha kaya, tak perlu pun aku kata. Itu dia. Lepas tu dan sebaliknya juga. Allah kata apa? Allah kata maksudnya di kalangan kita ni yang paling baik. Paling baik ni, paling soleh, dan diramaikan yang paling soleh ini memenuhi muka bumi ni. Maknanya semua baik lah. Maknanya masjid kita ni mesti buat 10 tingkap macam itulah. Sebab semua baik. Semua baik, no exception, tidak ada pengecualian. Ni. Maka Tuhan kata apa? Tak bertambah pun. Tak bertambah pun daripada khazanah aku. Jadi fa'budhu lah maksudnya.
sembahlah dia. Itu maksud ghaniyan hamidah, dia terpuji dah. Kalau kita tak disembah pun memang Allah Maha terpuji, dan kalau disembah pun tidak apa-apa. Kan? Siapa dia ada cakap macam tu selain daripada Allah? Ada ya. Ini kata kan. Cuma kesemua itu dikata ma naqasa zalika mimma indi illa kama yanqusul al-mikhyab idza udkhila al-bahr. Maksudnya tidak dia berkuranglah daripada apa yang ada di sisi aku, kecuali seperti celupan hujung jarum daripada bukan dalam baldi bukan dalam gayung, lautan samudera lah. Mungkin kita cuba apabila kita bercuti sekolah ni esok lusa, kita pergi mungkin di Jeram ke, kita ambil jarum sikit, cuba cuek sikit. Tarat tu bukan masa kita ni, daripada Nabi Adam lagi darah manusia, kita ambil macam tu lah. Itu je. Betapa kan? Sebab apa nak kata ada kurang juga tu? Sebab kita dicipta, wujud ada kita ni, bermakna ada tarat tu je. Kalau kata tak kurang langsung, tak kena lah pada apa dia kefahaman ilmu akalnya. Tapi nak cakap walaupun berkurang, ibarat Allah kata macam tu hujung yang berbaki jarum, tak tahu dengan jarum ni kan, hujung dia utara mana sangat melekatnya air, ada tapi tak nampak. Kan? Ada juga. Sebab apa? Kita ada makhluk, kita ada. Tu je tahu. Itu je berkurangnya. Itu kena. Ya ibadi, maka Allah pun kata wahai hamba-Ku, wahai hamba kan. Hamba ni tidak memiliki sesuatu lah. Apa yang dikiranya apa dia? Yang nak Allah tengok sebenarnya. Allah tak nak buat, tak nak tengok apa yang kita ada sebenarnya. Sebab apa yang kita ada ni adalah daripada Dia juga. Jadi innama bila dikatakan innama ni sebenar-benarnya yang aku nak tengok hiya a'malukum, amalan kamu. Kita datang solat maghrib kan, susah payah kita, amalan kita ni, amalan sangat berkualiti tuan-tuan, dan lakulah baik-baik. Sebab sekali kita buat bermakna kita melakukan. Amalan adalah sifat. Saya yang melakukan. Apabila kata dia bersifat, maka dia attach, dia akan melekat. Itu dia pelaku yang melakukan, bermakna dia yang melakukan. Itu maksud. Dia yang melakukan. Maksudnya perbuatan tu telah bersifat dengan kita. Sifat ni dia tak lekang lah kan. Walaupun dia boleh tercabut. Kan. Yang melakukan. Itu penting. Ya a'malukum uhsiha lakum, aku akan kira satu persatu amalan tu tadi untuk kamu. Summa uwaffikum iyyaha, kemudian dapat aku kira, aku akan balaskan amalan kamu itu kepada kamu. Faman wajada khairan, maka siapa dia mendapati amalannya itu baik, falyahmadillah, maka hendaklah dia memuji Allah kan. Sebab tu dalam kata-kata apabila dah dapat nikmat kan, dalam surah Yunus kan, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Dan akhir sekali kan, statement kami, kenyataan kami lah sekali kami dapat kira amalan semua kan, dah dapat syafaat, dapat keampunan sebagainya, anil hamdulillahi rabbil alamin. Dan tidak ada dah lafaz yang paling Allah rasa kagum sebenarnya selain daripada lafaz seorang hamba itu menyebut alhamdulillah, terutama ketika dia makan kan, alhamdulillah allazi razaqani hadza rizq min ghairi haulin minni wala quwwah. Itu Nabi. Kalau kita dapat makanan yang mana kita tak sangka dapat kan, tiba-tiba disampaikan kepada kita, kita baca doa ni, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Kan, siapa dia makan, dia pun makan alhamdulillah allazi razaqani hadza rizq. Alhamdulillah Tuhan yang merezekikan kepada aku rezeki ni tanpa aku usaha, tanpa kekuatan aku datang ni. Kan.
Ghufira lahu ma taqaddama. Allah suka. Allah tengok sebab Allah kita membuat pujian yang berhak kepada yang berhak mendapat pujian. Allah yang menantarkan kepada kita. Begitu juga kalau kita minum air, sama juga. Alhamdulillah, sebut alhamdulillah tu. Kan? Wa man wajada ghaira zalik, barang siapa dia mendapati amalannya sebaliknya, iaitu amalan tak berapa baik. Sedih kan? Fala yalumana illa nafsah. Maka janganlah dia nak keji-keji siapa-siapa kecuali diri sendirilah. Sebab Allah dah bagi dah masing-masing punya diri kan, diri. Takkan ada orang lain menguasai diri kita? Tak ada, kita kan. Tapi menguasai macam mana? Tu, menguasai dengan akal serta keimanan, ataupun menguasai dengan disulami dengan nafsu syahwat. Dua-dua tu je. Jadi kita kena imbanglah betul-betul, insya-Allah. Itu ayat 131. Allah pun beritahu lagi, walillahi ma fis sama. Ini yang kedua, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi Allah jua apa saja yang ada di langit, wa ma fil ard, dan apa yang ada di bumi. Makna ya dah yang ada di langit, yang ada di langit. Kita faham yang ada di langit ni macam mana? Maksudnya kita kena mengentasi atmosfera, lepas tu atas pada satelit. Macam tu ke? Kalau ikut dalam bahasa Arab dia panggil sama-sama ni, kullu ma fawqaka fa huwa samaun. Apa-apa yang ada di atas kepala awak, atas kita ya. Tak kira lah kita tinggi 5 kaki ke, kita tinggi berapa ke, atas kepala kita fa huwa samaun. Kan? Tu. Tapi sama yang betul-betul, yang Allah ciptakan. Nabi kata paling dekat sekali langit dunia adalah jaraknya 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan. Itulah. Jadi maknanya luas kan? Luas. Nak cakapnya situ luas. Dan luas tu mestilah banyak. Dalam banyak tu yang memilikinya hanya Allah. Itu nak dengar ni. Itu. Cuba fikirlah. Begitu juga di bumi. Bumi sampai sekarang tidak ada siapa pun lagi, hebat mana teknologi pun, tak ada siapa lagi boleh expose benda apa yang ada sebenarnya dalam bumi. Walaupun banyak kita tengok dalam media kan, ada negara lain lah. Nak cakapnya di situ luas juga bumi ni. Walaupun langit ni luas, tapi bumi pun tak habis juga untuk nak diterokai. Tapi itu bukan Allah suruh sebenarnya kan. Allah suruh fikir, fikir. Sebab apa Allah suruh fikir, bukan suruh merosakkan. Allah tak suruh ni pergi gali, pergi ambil apa, tak suruh sebenarnya. Tak suruh fikir. Fikir tengok. Kalau nak kaji pun kaji kau dah perlu. Ni nak kaji sikit je besar ni ya. Yang habisnya satu gunung. Itu bukan kajian tu. Itu. Jadi kaji yang sebenar ni apa dia panggil sarjana-sarjana Islam dulu lah kaji. Kalau yang bahaya dia tutup fail tu, memudaratkan. Kalau dia memanfaatkan, maka dia persembahkan kepada khalifah. Khalifah yang memerintah pada masa tu, maka digezetkan teruskan untuk kemakmuran, untuk kemudahan awam. Itu. Tapi kalau kita expose benda yang ikut hawa nafsu, maka rosak. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ard. Jika sekiranya hak ini, yang benar ini mengikuti hawa nafsu mereka, lafasadatis samawati, rosak peranda habis apa yang ada di bumi, di langit dan juga di bumi. Itu benda. Maka Allah kata lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi Allah jua apa yang ada di langit dan apa jua yang ada di bumi. Wa kafa billahi wakila. Maka cukuplah Allah wakil bagi setiap benda. Wa kafa billahi wakila. Apa makna wa kafa billahi wakila? Bagi Allah apa yang ada, apa jua yang ada di langit dan di bumi. Dan cukuplah Allah sebagai wakil. Wakil apa? Wakil bagi semua yang ada di langit dan di bumi. Sebab ada ayat lain Allah menceritakan wa kana Allahu ala kulli syai'in wakila, dan adalah Allah ala kulli syai'. Syai' ni
Syai ni tak cakapnya dia bukan sahaja bukan pada bentuk apa dia atom je. Bukan pada bentuk atom. Bawah pada atas pada atom, masuk pada tahap kuantum pun Allah mewakilkan juga. Tahap tu. Wa kana Allahu ala tu nama syai'. Wa kana Allahu ala kulli syai'in wakila. Apabila kata wakila, sesuatu itu tak boleh nak bergerak, tak boleh nak bertindak kecuali dengan izin dia. Allah mewakilkan. Tak apalah aku baru izinkan. Bergerak. Jadi di situ macam mana? Itulah makna intipati lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa kafa billahi wakila. Jadi bila seseorang hamba yang kenal dengan Allah dengan membaca ayat-ayat Allah ini, maka dia akan rasa gerung. Rasa gerung, rasa takut, rasa seram. Dengan rasa inilah kita akan bawa ia ke dalam kekhusyukan kita dalam ibadat solat kita, terutamanya. Sebab apa? Sebab solat mi'rajul mukmin. Kan? Solat itu adalah perantaraan nak berjumpa kita dengan Allah. Mi'raj itu tempat kita nak naik. Kita bersolat memang kita menghadap Allah. Kan? Itu yang kedua daripada lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Dan Allah kata apa? In yasha' yuzhibukum. Jika wa in takfuru, wa in takfuru fa inna Allah fa inna lillahi ma. Jika kamu kufurlah wahai manusia. Kamu kufurlah, kamu kufur, kamu tak nak perintah, tak nak bertakwa kepada aku, Tuhan kata. In yasha', jika sekiranya dia kehendaki, iaitu Allah, yuzhibukum ayyuhan nasu. Ayyuhan nas ni maknanya semua lah manusia ni, yang beriman ke yang tak beriman, semua ni khitab ni hadap cakap ni umum. In yasha', jika sekiranya dia nak, dia cakap ni ayat ni macam geram sikit ni. Kalau nada dia nada geram. In yasha' yuzhibukum ayyuhan nasu wa ya'ti bi akharin. Jika sekiranya dia kehendaki, yuzhibkum, dia akan hilangkan kita. Hilang. Dalam tafsir lain mengatakan yufni, afna yufni, fana, dia akan fanakan habis, hancur. Macam mana Allah boleh buat macam-macam? Sebab sebelum kita pun ada makhluk tu. Sebelum kita mendiami bumi ni ada makhluk juga. Dah ada kan? Wa iz qala rabbuka lil malaikah. In yasha' yuzhibukum, hilang. Azhaba yuzhibu yuzhab, hilang. Hilangkan, habis, hancurkan. Ayyuhan nas, wahai manusia. Wa ya'ti bi akharin. Maknanya wa ya'ti bi khalqin akharin. Allah akan datangkan makhluk dia yang lain lagi. Kita pun fikir maknanya kita duk fikir reboot ke reborn macam tu kan. Dia macam tu juga. Boleh, Allah boleh buat. Boleh buat. Sebab tu dah Allah mendahulukan dengan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa kana Allahu ala zalika qadira. Dan Allah di atas demikian itu, maksudnya demikian kalau kata Allah nak menghilang, menghapuskan kita, nak letakkan gantikan balik dengan makhluk yang lain, yang Allah nak qadir, sangat-sangat berkemampuan. Mana boleh buat, tak ada kata tergendala ke. Jadi tak adalah kata manusia nak bumi ni nak dihilangkan, okey kita selamatkan dunia ni, itu saya momok ke. Messi menyelamatkan bumi. Kalau Allah nak hilangkan kita, utara, selatan, timur, barat, habis. Kan? Dia macam mana dia jadi dia? Jadi dia macam mana? Jadi dia mana ayat tu saya lupa. Dia jadi macam ketiadaan kita ni. Macam semalam ni, semalam ada masjid. Esok ada. Macam gitu. Kan? Ka'allam tarna bil ams. Seseolah masjid ni tak ada semalam. Ada, mana pergi? Tara tu Allah boleh hilangkan kita. Hancur, kehancuran tu Allah boleh buat macam tu. Ka'allam tarna bil ams. Seseolah tak ada semalam, tapi ada. Ayat tu dalam ayat ni salah satu daripada kesan yang Allah binasakan kaum terdahulu. Maknanya segala kemewahan, segala kemegahan yang mereka telah ciptakan tu Allah hancurkan tu. Dan sekali Allah kata ka'allam tarna bil ams. Sesalah tempat mereka ni mereka tak didiami sebelum semalam. Semalam ni tidak didiami. Padahal semalam begitu riuh pikuk semua dengan aktiviti. Tapi oleh kerana tidak bertakwa kepada Allah, tak beriman, itulah bahaya tu.
Itu. Tadi kita iman ni penting iman. Iman ni adalah amal. Amalan apa? Amal. Ingat, iman ni amalan tahu. Amalan apa? Amalan hati. Amalan ni dia ada dua. Amalan jawarih, kita bersalam, senyum. Jawarih ni hati. Kita beriman, rasa iman naik, iman turun. Itu dia, parameter dia tu. Lepas tu rasa bersyukur, rasa marah, itu adalah perasaan amalan qalbi. Dia panggil af'alul qulub, dia panggil af'alul qulub, kata kerja hati. Kita dalam bahasa kita tak ada, tapi mungkin istilah lain kot. Af'alul qulub pun dikira yuhasibukum bihillah. Yuhasibukum bihillah, Allah kira. Jadi kita kena banyak meluahkan. Jadi untuk nak membina perasaan macam tu, kita kena bina iman dulu. Rasa kagum kita dengan Allah, rasa hebatnya Allah dengan tadabbur ayat ni. Okey, baik. Lepas tu ayat terakhir 1, 3, 4. Man, Allah memulakan dengan perkataan man. Siapa-siapa saja yuridu sawabad dunya, hendak balasan dunia sahaja. Fa indallahi sawabud dunya wal akhirah. Siapa dia menhakkan niat dia, limit dia punya cita-cita dia hanya untuk dunia saja. Nak jadi jutawan untuk dunia dan langsung tak teringat nak disalurkan kepada akhirat. Ingat tu, dunia semata-mata, tanpa sedikit pun kata nak disalurkan kepada akhirat. Bukan nak suruh sedekah pun, hati orang kata Allah bersyukurnya, tu tak ada langsung. Kata aku yang usaha kan, apa nak syukur dengan siapa? Aku usaha aku bersyukur dengan aku lah. Gitu. Maka najui bersabab dunia, balasan dunia. Maka Allah jawab dengan paling kompak jawapannya, fa indallahi sawabud dunya wal akhirah. Bermakna di situ dunia dengan akhirat ni dekat je. So kita nak kena transfer sikit. Tu je. Tidak ada halangan pun kita nak kejar macam mana dunia pun. Sebab kita punya tokoh, seseorang yang mana dia Abdul Rahman bin Auf pun, emas dia pun belah dengan kapak, macam belah kayu api. Emas belah dengan kapak. Kita boleh tengok dalam hayat sahabah. Itu emas ni guna katik kuku je tu, nak sikit bayangkan, just tasawwur, bayangkan. Fa indallahi sawabud dunya wal akhirah. Maka di sisi Allah ada balasan dunia dan akhirat. Jadi kalau aku bagi kat dunia kepada kamu, tak boleh ke kamu salurkan untuk akhirat? Sebab aku dah kata dah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Walaqad wasaina, kami pesan supaya apa dia? Anittaqullah, takut kepada Allah. Apabila takut kepada Allah, dia mesti ada kefahaman merentasi dunia ni, merentasi kepada akhirat. Tu takullah. Dia takullah ni bukan kat dunia dia. Takullah ni dia mesti ada bentas. Sebab Allah. Sebab itulah kita tak, Tuhan kita memang mata kasar tak nampak. Nampak dengan mata keimanan. Untuk ni lah, untuk akhirat. Sawabul dunia, sawabul akhirat. Lepas tu Allah berkata, wa kana Allahu sami'an basira. Dalam keadaan Allah memberi kita habuah masing-masing. Dunia kita Allah tengok dan Allah dengar. Tengok je. Aku bagi macam ni, dia buat macam ni. Dia dah ada Tuhan. Kan? Itu je. Dia punya. Sebab tu kata dina kan? Dina ni Dina ni maksud ada Hasan Al-Basri beritahu dinar. Dina ni asal perkataan dina mengikut Hasan Al-Basri, dina ni adalah gandingan daripada perkataan din dengan nar. Maliki yaumiddin. Din. Inna ad-dina indallahi al-Islam. Din agama. Itu nar. Apa nar? Waqina azaban nar. Nar api. Dina kita tak tahu lagi kan. Saya pun baru tahu. Hasan Al-Basri ni seorang tabi'in lah, hebat. Merangkap seorang yang soleh. Din. Jadi di sekeping dina tu, tak kira lah dina banyak jenama sekarang kan. Dalam dina tu, dalam apa dia, koin dia kan, duit dina tu, satu dina tu
Satu dinar berapa gram? 5 something lah. Satu dinar tu ada din, ada agama kat situ juga. Dalam masa yang sama pun ada api. Kita pilih lah. Man kana yurid sawabad dunya, dia ambil dunia. Fa indallahi sawabud dunya wal akhirah. Tapi di sisi Allah ada balasan dunia dan balasan akhirat. Baik kita ambil akhirat kan. Sebab akhirat dunia ni apa dia fana. Kan? Dinar ni ambil daripada perkataan short form dia daripada din agama, nar api. Dua-dua tu. Jadi kena balance lah, kena balance. Ambil din. Kan? Insya-Allah. Tapi dirham saya tak tahu. Kaji lagi. Dirham. Tapi itu kira sabit lah, sabit. Baiklah tuan-tuan. Soal lagi. Okey. Di situlah dia Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan kepada kita dia dalam ayat ni je. Ulangan yang terlalu dekat daripada ayat 131 hingga 133, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, sangat dekat. Di makna di sini Allah nak memberitahu benda penting. Nampak macam ringkas kan, tapi penerapan iman tu supaya rasa gerung pada Allah. Ayat ni tuan-tuan bacalah, bukalah tafsir rayanya ayat 31, 131 dan 134. Ini membina keimanan kita. Dengan keimanan kita akan mencerdaskan kita menunaikan ibadat kita, rasa nak tinggalkan larangan Allah. Di situ iman tu betul iman, bina iman. Ta'allamnal iman, summa ta'allamnal Quran. Kami belajar dulu iman. Belajar tanam keimanan kepada Allah. Itu dia. Baik. Pengajaran daripada ayat. Pengajaran daripada ayat ni, Allah Subhanahu Wa Taala memang membuat wasiat, wasiat pesanan. Allah menggunakan perkataan tu, perkataan pesan. Al-wasiyah bittaqwa. Pesan supaya bertakwa. Iaitu dengan meninggalkan, pertama sekali meninggalkan syirik kepada Allah. Jangan kita menyengutu Allah sesekali, baik dalam sudut zahir maupun dalam sudut hati. Tu hindarkanlah. Kalau kita terasalah membuat amalan untuk rasa nak tunjuk-tunjuk, maka Nabi kita ajar kita macam mana nak berdoa, menghindari daripada rasa riak, rasa ujub. Kita baca cepat-cepat doa Nabi ni, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam, wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung denganmu juga kan, berlindung denganmu ya Allah, an usyrika bika, bahawa aku ni menyekutukan engkau, wa ana a'lam, sedangkan aku tahu. Kita kalau kita solat, kita buat kita solat kan, tapi tiba kita solat untuk yalah untuk nak tunjuk. Kita tahu hati kita. Kita tahu. Nak tunjuk bukan kerana Allah. Memang tahu. Cuma kita tak perasan. Sebab terlalu gairah untuk nak tunjuk kepada orang. Jadi kita tak nampak langsung lah. Fa ya'mal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada kan. Kita dengan diri kita pun. Tu Nabi ajar tu bukan kata-kata syirik ni sebab berhala dulu, tak. Maknanya untuk tahap tu. Sebab dia Allah ni dia beyond sampai ke dalam, bukan dada ni, kerada dalam-dalam ni. Allah tebuk tahu. Lepas tu wa astaghfiruka lima la a'lam. Dan aku beristighfar kepada engkau wahai Allah bagi apa yang aku tak tahu. Ni betul. Kita minta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah apa yang aku tak tahu. Apa kadang-kadang kita buat ni, kita tunjuk kaki dia kaki belak, ludah ikut kanan, tak tahu, jahil kan. Istighfar juga. Dengan istighfar tu akan cover perbuatan yang sepatut salah di sisi Allah. Salah tu salah kecil pun, tapi kalau banyak jadi macam mana? Besar. Jadi kita istighfar macam tu. Istighfar apa tujuan istighfar tu adalah untuk nak menghapuskan dosa-dosa yang kita tak sedar pun kita buat. Apa Allah kata, wa astaghfiruka lima la a'lam. Aku beristighfar, aku mohon ampun kepada engkau bagi apa perbuatan yang aku buat ni aku tak tahu salah, main tam kan. Komplit dua tu insya-Allah lah mudah kita nak berhadapan dengan Allah insya-Allah.
sama kita bersama-sama lah. Itu dia benda, insya-Allah. Saya nak sambung pun, kalau sambung confirm pukul 12 apa? Confirm pukul apa nama? InsyaAllah lah, kita tahun depan lah. Tahun depan pun tak lama dah. 3 minggu balik kampung dulu. Kalau apa-apa terjadi kan, mana tak apa sambung lagi apa-apa. Saya doa lah, saya dah hampir 3 tahun tak balik. Macam duduk di Alaska. Jadi saya nak balik jumpa orang tua saya, doalah perjalanan baik, insya-Allah. Saya tak sabar dah ni. Jadi insya-Allah sampai di sini dulu ayat kita berhenti ya tuan-tuan. Mudah-mudahan kita dapat manfaat sama saya dan tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian. Kalau ada apa-apa nak tanya, nak kongsi doa tadi, tak apa, kita boleh jumpa lagi insya-Allah. Buatlah amalan. Saya tidak ada doa kecuali doa Nabi. Sebanyak mana yang saya boleh hafal doa Nabi, saya hafal sebelum Allah ambil saya. Ya, kita buat macam tu. Jadi aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdih, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lamu bis-shawab.